Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman al habibina al mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyam wa ghadil basar wa hifzil lisan wa tilawatil Quran. Summa amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hari ini seminggu kita dapat dalam Ramadan. Kita minta sebelum Ramadan dulu, alhamdulillah hari ini dah 7 hari. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bila mentafsirkan hadis tentang tanda-tanda akhir zaman, iaitu masa berlalu dengan cepat. Bila Nabi sebut dalam hadis antara tanda akhir zaman adalah masa berlalu dengan cepat, Imam Ibn Hajar bagi tahu antara sebab kita masa jadi terlalu cepat, satu sebab teknologi lah. Bila teknologi makin moden, maka dia akan jadi cepat. Kita berhubung cepat, perjalanan jadi cepat, makan kita pun cepat, semua kehidupan ni jadi cepat kerana perkembangan kemodenan itu. Yang kedua, kenapa masa jadi cepat? Disebut oleh ulama ialah kerana masa itu dihabiskan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Dia akan jadi cepat. Kalau dihabiskan dengan perkara yang bermanfaat, dia tidak akan jadi cepat. Sebagai contoh, ini kalau kita ada handphone yang canggih kita hari ini, kalau handphone saya ni saya slide sebelah kiri, dia akan keluar apa saya punya analytic history saya. Apa aktiviti yang saya dah buat hari ni, WhatsApp berapa minit, Instagram berapa minit, Quran kalau kita guna Quran dalam ni lah. Kalau guna Quran Mashaf, dia tak ada rekodnya. Kalender berapa waste kita guna berapa minit, semua ni ada. Setiap hari dia akan keluar. Jadi malulah bila kita tengok kalau social media tu lebih. Kan kita kena ingat tu Quran. Okey, kita ingat balik Quran berapa minit kita habis hari ni, kita try compare dengan social media kita berapa, email kita berapa, WhatsApp kita berapa, semua ni ada tulis dalam ni. TikTok saya pun ada ni hari ni punya, tapi nasib baik 1 minit 1 minit je sempat tengok tadi. Sebab orang suruh buat TikTok, kita pun buat. Ustaz berdakwah, Ustaz dulu TikTok orang bergelik je, hari ni orang dah berdakwah, dah orang follow, dakwah. Okey, kita buat, tapi tak upload lah, buat je. Email ada berapa jam, gitulah. Tengoklah. Jadi kita boleh tengok, jadi masa kita boleh tengok ke mana kita habiskan. Masa dah lah cepat satu, kalau tidak dimanfaatkan pula lagilah dia cepat masa. Jadi alhamdulillah kita dah 7 hari dah pun. Kalau sebulan Ramadan 4 minggu, berarti tinggal lagi 3 minggu. Sekejap saja 7 hari. Jadi bagi kita orang yang beramal ni, kan, sesedari tuan-tuan dan puan, kita yang beramal ni, kita nak cek apa perkara yang kita dah buat 7 hari ni, dan apa perkara yang kita belum sempat buat lagi. So sempat lagi saya rasa untuk kita review seminggu ni, kita buat postmortem seminggu. Jangan dah dekat tinggal lagi 10 akhir pun nak tengok banyak benda yang tak buat ni. Kalau seminggu kita boleh cek, sekurang-kurangnya minggu kedua sempatlah untuk kita catch up balik apa yang kita rasa terlepas pandang seminggu ni. Kan tengok balik, hari ni 7 hari sepatutnya Quran dah juzuk 7 lah sekurang-kurangnya dah juzuk 7 lah. Ada orang minggu pertama dah khatam, ada kan, sebab dia buat 5 juzuk sehari. Mana satu waktu 1 juzuk. Sebab 1 juzuk dia satu waktu solat tu 1 juzuk lebih kurang setengah jam je. Dia free, jadi setengah jam setiap kali lepas mayang fardu, lepas subuh dia setengah jam dia dapat sejuzuk. Zuhur sejuzuk, 5 juzuk. Jadi berapa hari? 6 hari dia selesai sekali khatam. Jadi sekurang-kurangnya kita dah kena tengok dah. Dan kita kena rasa, alamak hari ni hari ke-7 saya baru juzuk 5. Oh ada 2 juzuk saya terlepas. Dan kita kena plan dah ni, minggu depan saya kena cepat sikit. Ini bagi kita orang yang beramal, insya-Allah kita kena plan dengan baiklah. Okey. Tuan-tuan sekalian, dalam yang kita nak bincang pada malam ni, walaupun ada yang online juga malam ni, kita ulang kaji menerusi ayat 103 hingga 105 surah Al-Kahfi yang kita baca selalu hari Jumaat tu. Ada ayat 103 hingga 105 ni cerita pasal orang yang buat amal tapi Allah tolak amal dia. Ini juga kita nak bincang hari ni.
Sebab saya tak perlu cerita banyak-banyak dah lah tentang jom buat amal banyak baca Quran dah. Semua orang tahu dah benda tu. Malah nak cakap depan tuan-tuan apa, tuan-tuan orang yang buat amal lebih banyak daripada saya nak cerita apa lagi. Yang kita nak ceritanya sekarang termasuklah yang menonton kat Facebook Masjid Kota Damansara ni adalah kita yang berebut dan mengejar amal bulan Ramadan. Jangan termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam ayat 103 hingga 105. 3 ayat ni Allah cerita orang ni buat amal tapi Allah tolak amal dia. Na'udzubillah min zalik. Arabnya kita bukan macam tu lah. Okey, Allah, kita baca dulu ayat Qurannya 103 hingga 105. Auzubillah minasyaitanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayatillah ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sadaqallahul azim. Dalam ayat 103 Allah bagi tahu, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, maknanya Allah perintahkan Nabi, wahai Nabi, tolong bagi tahu dekat umat, beritahu kita lah. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? Maknanya dia beramal tapi amalnya merugikan dia. Tuan-tuan dan puan, bila sebut pasal rugi ini, kalau orang buat bisnes, oh dia risau lah. Letih-letih kerja, keluar modal lah, bayar itu, ini, overhead apa semua, tolak itu apa semua, tak ada apa-apa dapat. Gaji pun entah ke mana, expenses pula lebih, kena pula income tax lagi apa benda, mana pergi kita punya keuntungan? Tak ada. Bila sebut pasal bisnes, bila rugi orang risau tuan. Amal kalau rugi kita kena lebih risau. Sebab amal ni dia melibatkan dunia dan akhirat. Kalau bisnes rugi duit tu sampai dunia aja, habis kita mati, duit tu dah tak ke mana dah, kecuali apa yang kita infak, apa yang kita zakat, itu saja. Habis bila sebut pasal amal, dekat dunia pun dia bagi kesan, dekat akhirat pun dia bagi kesan. Tahu-tahu dhalla sa'yuhum, amalannya sia-sia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi ayat 103 suratul Kahfi. Jadi ini soalan, mahukah kami khabarkan kepada kamu wahai orang-orang yang beramal, orang-orang yang kalau dia beramal tapi amalannya merugikan dia. Ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ayat ni penting. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sia-sia amal ni dalam usaha perbuatan hidup dekat dunia dia ni, wa hum yahsabun, mereka menyangka, yahsabun mereka mengira, mereka menyangka mereka betul, mereka baik, dan apa perbuatan yang dia buat itu betul, baik dan diterima. Dia rasa, ini bahaya ni, sendiri syok sendiri ataupun bajet bagus, itu masalah. Na'udzubillah min zalik. Sekali lagi kita minta lindung dengan ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum, itu orang-orang yang sia-sia amal usahanya. Maknanya ayat ini reflect kepada ayat 103 tadi. Akhsarina a'mala, orang yang rugi amal, iaitu orang yang dia buat amal tapi amalnya sia-sia, disebut dhalla sa'yuhum. So keyword kita yang pertama akhsarina a'mala, buat amal yang merugikan. Keyword kita yang ayat 104 iaitu dhalla sa'yuhum, dia buat amal baik tapi amal itu tak ada apa-apa. Keyword yang ketiga dhalla sa'yuhum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia menyangka dia baik dan dia menyangka apa yang dia buat itu betul. Yuhsinuna sun'a, dia buat benda-benda yang baik, dia rasa. Contoh orang munafik, ayat yang ke-11 suratul Baqarah. Okey, Allah sebut dalam ayat ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Orang-orang ini ada penyakit dalam hati, kami tambah penyakit dalam hati mereka, dan mereka akan diazab di akhirat nanti tak ada apa yang mereka dustakan.
So antara sebab kenapa mereka ni jadi orang munafik ataupun orang yang engkar kepada Allah, ayat 11 Allah cerita balik antara karakter mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la tashurun. Bila kita cakap kat dia, janganlah buat benda ni salah. La tufsidu fil ard, janganlah buat benda ni tak betul ni awak buat ni semua ni awak melakukan benda silap, benda ni kerosakan. Qalu innama nahnu muslihun, mereka jawab apa? Innama nahnu muslihun, kita orang buat benda baik lah, ingat you seorang ke puasa, I pun puasa lah. Ini contoh tuan-tuan. Bila kita tegur orang, apa ni bulan Ramadan pakai tak sesuai lah awak pakai macam ni, don't judge book by its cover, dia kata. Na'udzubillah min zalik. So payah juga ni realiti ni, berlaku benda macam ni. Okey. So ayat yang sama juga disebut dalam ayat 105, dalam ayat 104 suratul Kahfi, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka buat benda baik dan betul. Okey, kita bincang tajuk ni sebab apa? Sebab kita semua orang beramal, Ramadan bulan nak buat amal banyak, cuma kita tak nak rugi. Satu, rugi kita duduk dalam Ramadan, dan yang kedua rugi kalau pulun buat sembahyang tarawih lagi apa benda lagi, tapi Allah reject pula. Na'udzubillah min zalik. Ayat 105, supaya kita tidak tergolong dalam golongan ini, kita tengok ayat 105. Siapa orang ni? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Orang yang jenis buat amal baik tapi Allah tolak amalannya. Pertama, sebab dia engkar, dia kufur terhadap ayat-ayat keterangan Allah, dan juga dia kufur terhadap pertemuannya dengan Allah nanti di hari kiamat dan juga selepas kematian. Siapa ni? Orang kafir lah. Okey. Fahabitat a'maluhum, maka amalannya akhirnya menjadi gugur. Fahabitat berarti amalnya terhapus. Habitat ini kalau lembu atau binatang dimakan rumput, dia makan, dia gemuk, tapi gemuk itu menyakitkan dia sebab rumput tu punya beracun, akhirnya merosakkan perut dia. Fahabitat al-an'am, jadi binatang ternak tu bila dia makan benda ni merosakkan badan dia. Orang yang buat amal, dia buat amal, fahabitat amal berarti amalannya akhirnya dihilangkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ni orang yang engkar kepada Allah tadi? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan amalan itu tidak akan dihitung, tidak akan dinilai oleh Allah pada hari kiamat. Jadi kita nak bincang hari ni dalam 15 minit yang last ni adalah kita nak tengok orang-orang yang ditolak amal. Yang pertama, orang kafir. Dia buatlah baik macam mana sekalipun dalam dunia ni, buat charity ke, sebagai contoh siapa yang ada foundation luar negara, contoh Bill Gates kan. Tak cerita pasal income dia, cerita pasal dana foundation dia billion daripada pendapatan dia. Kita doalah dia masuk Islam. Kita doalah dia masuk Islam. Jangan kita kata rugi dia buat apa-apa. Kita doa dia masuk Islam supaya dia boleh buat benda ni untuk agama kita. Orang yang macam ni. Dan ramai lagi selebriti, artis-artis kat luar negara tu, footballer lah apa semua tu, sekali dia punya donation tu million donation, tapi kerana dia kafir, Allah tidak terima. Kan? Dalam ayat 36 surah An-Nisa, Allah cerita pasal 10 perkara yang kita kena buat. Ada banyaklah benda lain, tapi ayat surah An-Nisa 36 tu cerita 10 benda. Semuanya tentang benda-benda baik, amal-amal baik yang kita buat. Mak bapak, jiran, anak beranak, saudara mara, kaum kerabat, apa, anak yatim, orang miskin, kawan-kawan pejabat, hamba, ibnu sabil, semua ni. Tapi semua benda yang Allah suruh kita buat baik ni, semua ni amalan baik, dapat pahala semua. Tapi Allah mulakan dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dulu dan jangan syirik kepada Allah. Maknanya kalau tak ada akidah yang sejahtera, salimatul akidah, Allah tidak akan terima amal baik itu. Bila dia kufur saja boleh gugur. Okey, yang pertama memang dia asal-asal kufur, dia buatlah baik macam mana sekalipun Allah tidak kira. Yang kedua, dia pernah Islam dan dia murtad, maka gugur juga amalannya. 20 tahun di Islam, amalannya semua di delete balik, so dia start from zero kalau dia kembali balik pada Islam. Kan? Lepas suruh minta taubat dan tempoh 3 hari, akhirnya dia bertaubat lah. Let's say lah dia bertaubat, dia masuk Islam balik from zero. Ni orang jenis fahabi tak malu sebab apa? Dia murtad. Murtad sebab apa?
Sebab dia kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Sebab dia telah engkar kepada Allah, dia engkar kepada pertemuan Allah di kiamat semua, maka dia murtad daripada agama Islam juga. Fahabitat amaluhum, berarti ni engkar punya cerita. Kafir yang asal ataupun dia Islam jadi kafir. Orang macam ni fahabitat amaluhum. Okay, itu yang pertama. Harapnya kita bukan orang macam ni lah. Kita jaga Islam kita sampailah kita mati, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Dan kita berharap kita tidak duduklah pada zaman Dajjal tu. Yang betul-betul Dajjal yang ketika itu Islam tidak mampu untuk dijaga. Walaupun kuat iman macam mana pun, ketika zaman fitnah Dajjal, mungkin na'udzubillah min dzalik, kan, ada orang akan hilang agamanya. Itu yang pertama tu, orang yang engkar. Sekali lagi, sama ada dia kafir, asal kafir, dia buatlah amal macam mana, dia tolak. Yang kedua, dia Islam dan dia murtad, akhirnya dia jadi kafir, juga ditolak amalnya. Orang yang kedua dia tolak amal adalah dia tidak murtad, dia Islam dan dia beramal. Dia beribadat, dia puasa, dia semayam, baca Quran, sedekah, zakat, umrah, haji, semua buat. Tapi dalam masa yang sama dia melakukan syirik kepada Allah. Orang macam ni juga boleh membatalkan amal-amalnya. Sebab ayat 36 surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maknanya ada orang yang tak sembah Allah, Allah tolak. Yang kedua, ada orang yang sembah Allah tapi dalam masa yang sama dia syirik kepada Allah, Allah tolak juga. Jadi tuan-tuan sekalian, kena tengoklah. Kerana ada orang yang kuat amal tapi dia masih belum tinggal khurafat, dia masih belum tinggal amal-amal keturunan dia. Ya, pusaka-pusaka yang dia kena jaga. Pusaka ke saka, wallahu a'lam lah. Mana ada keris tertentu yang dia kena simpan, setiap bulan purnama dia kena keluarkan, dia kena limaukan dan dibalut pula dengan kain sebagainya. Ada orang yang hantar anak pergi universiti atau anak pergi, yalah, dia duduk Kedah, anaknya kena travel duduk KL, siapa nak jaga saudara mara, adik-beradik tak ada. Akhirnya dia hantar pendinding ataupun penunggu yang tukang jaga anaknya. Dia selit sekali dalam beg luggage anak dia. Anak mana tahu? Sebab bapak dia proven, bapak dia memang belajar begitu, keturunannya memang suruh kita ni ada penjaga, kita buat ladang ini ada yang jaga, kita buat bisnes ada orang jaga, pelaris ada itu ini. Anak pergi universiti pun diselit sekali, akhirnya budak tu tak tahu patang larang, akhirnya dah benda tu merosakkan dia, dah habis satu asrama, kena histeria lah apa semua. Even bulan Ramadan pun orang kena gangguan-gangguan. Sebab apa? Ada orang dia melakukan syirik, dia masih lagi buat tangkal, sihir, pelaris-pelaris, masih percaya benda-benda syirik ini juga boleh menggugurkan amal. Termasuklah percaya tilik nasib lah, percaya bomoh, percaya semua ramalan-ramalan. Kan Nabi sebutkan, man ataka hinan fasaddiqu bima yaqul lam tuqbal salatahu 40 yawman, atau kama qala Rasulullah. Dan riwayat sebut, siapa yang percaya kahin, tukang ramal, mana tok bomoh yang boleh kita pergi, dia boleh tahu apa masalah kita, dia boleh cerita itu, dia kata kat pejabat awak begini. Hati-hati orang macam ni. Yang bestnya dia boleh cerita dan kebetulan sama dengan apa yang kita alami. Fasaddiqu bima yaqul, kita membenarkan apa yang dia kata. Lam tuqbal salatahu 40 yawman, tidak diterima solatnya 40 hari. Bukankah ini menggugurkan amal? Mana orang ini semayang? Dia semayang, dia ahli ibadat. Betul kita kata kategori yang kedua, orang yang ditolak amal, dia ahli ibadah tapi dia masih melakukan syirik kepada Allah. Orang macam ni juga fahabitat a'maluhum. Buktinya hadis Nabi bagi tahu, dia semayang sekalipun, percaya syirik, percaya tangkal, solat ditolak 40 hari. Itu kalau pakai benda tu setahun, macam mana agak-agak tu? Pakai 20 tahun tangkal, kalau masih simpan berapa benda-benda harta pusaka keturunan pun, benda yang katanya kena, lepas nak mati sakit kena serahkan pula orang ni, kena kaji ni apa benda yang kena jaga sebenarnya tu. Jadi kita dalam lama belajar ni kena tanya, bawa pergi jumpa ustaz-ustaz, pergi Darul Syifa, apa benda sebenarnya, cerita sejarahnya apa, daripada mana datang. Saya tak tahu, saya jaga je. Saya tak percaya sangat tapi saya takut jugalah. Jadi kena cerita. Bahaya ni selagi kita percaya. Na'udzubillah. Malah zaman moden hari ni jangan kata orang tak percaya. Zaman moden hari ni ada orang kuat percaya benda-benda macam ni. Cincin-cincin ada batu azimat. Bukan salah pakai cincin cantik, saya pun nak pakai cincin cantik. Kan? Tapi janganlah percaya dia ada azimat-azimat tertentu, kayu-kayu, tongkat tertentu apa semua. Dia sedut khasiat kita tidak nafi, tapi jangan sampai keyakinan kita sampai kalau tak ada dia kita rasa tak secure. Itu masalah. Tertinggal tongkat atau kayu ni, tiba cari tak jumpa dah, dia masa rasa tak
tak selamat. Cincin dia pergi hantar bagi basuh 3 hari, dia dah mula risau. Bukan risau cincin tu hilang, dia risau dia tak selamat sebab setakat dia pakai ni dia rasa okey. Masalah tu. Bila start dah percaya, dah yakin perkara ni boleh bagi mudarat, perkara ni boleh bagi manfaat, akhirnya dia dah lupa dah keyakinan kepada Allah. Dia ingat juga Allah, dia minta juga doa, tapi dia rasa juga yang ini ada power. Itulah syirik. Dia mensekutukan Allah punya power tu. Allah ada kuasa beri manfaat, Allah juga ada kuasa bagi mudarat. Dia percaya juga azimat ini ada kuasa bagi manfaat dan juga mudarat. Bukankah itu syirik? Syirik maksudnya syarikat. Berarti Allah ini ada perkongsian dengan makhluk. Mana boleh? Fahabita ta'amaluhum, dia tolak amalnya. Okey, tuan-tuan sekalian, yang ini mungkin dekat dengan kita sebab kita orang beramal. Jadi selagi mana kita orang beramal, tolong buang benda-benda yang tak betul dalam kehidupan kita ni, perkara-perkara syirik. Kalau tidak, amal kita ditolak oleh Allah. Ini Ramadan, bulan kita kumpul amal. Kita kumpul, dia macam masukkan dalam bekas tu dia bocorkan belah bawah, keluar, yang kita dapat letih. Itu yang Nabi sebut, kam min qa'imin laysa lahu min qiyami ila sihrul layal, kam min sa'imin laysa lahu min siyami ila al-ju'i wal atash. Berapa ramai orang puasa dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang bangun malam, menghidupkan malam, dia tak dapat apa-apa kecuali letih berjaga malam. Na'udzubillah, kita minta lindung banyak-banyak. Setiap apa yang kita bincang malam ni, tuan-tuan perempuan, tentang amal-amal yang menggugurkan, perkara-perkara yang menggugurkan amal-amal baik yang kita buat. Bagi yang baru sampai, ni tajuk kita. Sebab tuan-tuan semua orang kuat beramal. Saya tak nak cerita dah, jom kita beramal, buat itu, buat ini, ni Ramadan. Tuan-tuan tahu dah semua benda ni. Tinggal lagi adalah kita sedang kumpul amal, kita berharap sangat Allah terima amal, dan yang kedua, Allah tidak tolak dan delete ataupun hapuskan amal kita. Disebabkan benda-benda yang tak elok kita buat, yang disertai dengan amal kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, orang yang ditolak amal ini adalah mereka yang beramal, tetapi dengan amal itu juga dia akhirnya mengambil hak-hak manusia lain. Contoh, dia hanya penting hubungannya dengan Allah, dia menafikan hubungan dengan manusia. Orang macam ni juga amalnya boleh ditolak. Tuan-tuan, berapa ramai orang dia mementingkan dia dengan Allah, tapi dengan manusia dia gagal. Tidakkah kita belajar daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit? Kenapa kita selain pada Nabi tak ada pun yang dipilih naik ke langit walaupun dia hebat macam mana pun? Malah Allah tak perlu pun kita naik ke langit. Allah sengaja membiarkan kita di bumi. Malah Allah yang akan turun ke langit dunia. Malaikat Allah akan turunkan dengan lebih banyak berbanding bulan-bulan lain. Malah akan turun pula dalam satu malam Ramadan itu, ada satu malam Malaikat Jibril juga akan turun kepada kita. Kita tak payah pergi tinggalkan manusia ni. Mereka di langit akan turun berjumpa dengan kita supaya kita tidak meninggalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita ni. Hubungan dengan Allah secara vertikal tu, ya, alhamdulillah ramai orang boleh buat. Tapi sejauh mana kita nak jaga secara horizontal ni, hubungan dengan manusia ni? Yang ini yang juga ramai orang dia menafikan hak-hak manusia yang lain. Okey, SPRM tangkap hari tu kartel tender, kartel tender. Start pada kartel daging, kartel tender, betul, kartel D7, macam-macam kartel lagi ni, tuan-tuan. Kita duk ingat kartel ni dekat Colombia, Mexico je. Rupanya dahsyat tu. Pengkhianat dalam PDRM pun ada. Duk backup selama ni, penjenayah-penjenayah, na'udzubillah min zalik. Dah keluar dah cerita semua ni. Sedang siasat ketua polis tengah keluarkan satu-satu, na'udzubillah. Okey, yang sebelum tu kartel tender. Orang baik tuan, jenis buat haji, umrah, sedekah banyak apa semua, tapi rupanya berapa lama dah dia dah songlap hak orang lain. Manipulate itu dan sebagainya, rasuah, tak payah ceritalah. Baik tetap juga buat baik. Itu yang kita risau. Kita buat baik, alhamdulillah, tapi dalam masa yang sama nak dapat baik itu dia buat benda-benda lain, hasil itu untuk buat baik. Kan bahaya tu. Ramai orang dia buat benda yang tak elok, tuan. Pada dia cara untuk menyucikan yang tak elok itu dengan buat amal. Kan promosi produk lucah lah, apa, promosikan ubat kuat apa semua dengan video yang lucah. Orang Melayu Islam kita sebagai contoh. Tapi pada dia tahu benda ni adalah yang tak betul sangat. Jadi tak apa anak yatim ada, tak apa umrah ada, tak apa zakat ada.
Macam mana Allah nak terima amal itu dalam keadaan dia mengulangi kejahatan itu lagi. Dia syarat Allah nak terima amal yang menghapus dosa yang sebelum. Cara ini kena betul ni. Amal baik yang menghapuskan amal jahat yang dibuat sebelum adalah amal jahat itu tidak diulang semula. Itu syarat dia. Itu dia panggil taubatan nasuha. Dengan dia taubat dengan cara dia buat amal baik itulah dengan taubat nasuha, berarti dia tak ulang lagi. Tapi macam mana yang orang kita fikir hari ni, dia buat benda yang tak elok, tak apa kita pergi tawaf, tak apa kita cium Hajarul Aswad, tak apa kita sedekah anak yatim, tak apa kita bayar zakat. Tapi dia still continue benda yang tak elok yang dia buat. So macam mana benda tu? Macam mana Allah nak terima? Allah dah tahu dah purpose dia bayar zakat tu untuk apa. Allah dah tahu dah 5 tahun akan datang dia nak buat apa. Allah tahu. Adakah dia nak mempermainkan Allah dengan dia bayar zakat itu? Ini faham kita ta'amaluhum. Allah tolak amal mereka. Ustaz bukan Tuhan. Ustaz mana tahu ini hati saya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa liberalnya pemikiran Islam orang kita hari ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah, yang terakhir tuan-tuan, maknanya ingat hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia ni, hubungan dengan manusia. Jangan nafi hubungan dengan manusia. Kalau tak Allah reject apa yang kita buat. Tuan-tuan yang baru sampai, kita cerita malam ni, tuan-tuan semua kuat amal, kita tak nak amal yang kita buat akhirnya terbuang dan merugikan kita. Sekali lagi, na'udzubillah, kita minta lindung, ya Allah terima amal kami dan jangan kau buang, jangan kau hapus amal-amal yang kami susah payah buat ini. Kami bukan kuat amal ya Allah, tapi kami cuba nak buat, tapi janganlah dengan sebab kami cuba ini tapi ada benda salah faham yang kami buat dalam hidup kami menyebabkan akhirnya rupanya sia-sia amal kami. Dhalla sa'yuhum, yang Allah sebut dalam ayat 104 tadi. Ibnu Abbas satu hari pernah duduk iktikaf dalam masjid. Iktikaf hubungan dengan Allah luar biasa. Duduk sebelah makam Rasulullah SAW, datang seorang sahabat lain, saya lupa nama orang tu, dalam keadaan menangis, mukanya memang tengah tension betul. Ibnu Abbas tengah fokus dengan hubungan dengan Allah. Ibnu Abbas tuan-tuan sepupu Rasulullah SAW, mana ibadatnya bukan biasa-biasa lah. Beribadat pula sebelah makam Rasulullah, bukan di Kota Damansara kan. Dia sedang beriktikaf di Raudhah di Masjidin Nabawi. Ada orang datang dalam keadaan sedih, ada masalah. Ibnu Abbas tanya, apa masalah kau ni datang macam ni? Tuan-tuan biasa tak duduk masjid, nampak ada orang tengah ada problem, nampak macam itu ini. Kita pernah tak tanya dia? Ibnu Abbas tanya orang tu kata dia ada masalah begini. Aku tak tahu dah macam mana aku nak buat. Jadi aku datang sini. Ibnu Abbas tu bangun, keluar daripada pintu tu. Orang tu panggil balik, wahai Ibnu Abbas, apa yang kau buat? Kau lupa kau sedang buat apa ni? Kau tengah iktikaf. Ibnu Abbas kata, aku ingat apa yang orang dalam makam ni sebut. Sahibul makam, itu Rasulullah SAW sebut pada aku. Barang siapa yang melepaskan kesusahan, kepayahan, kesedihan saudaranya, itu adalah lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Tuan-tuan, hubungan dengan manusia. Ramadan memang kita puasa lah, kita hapus semua ni, tapi jangan lupa tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat 184 surah Al-Baqarah, ayat puasa tu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah suruh puasa, siapa sakit, siapa musafir ganti hari lain. Siapa yang tak mampu puasa, wa 'alal ladzina yutiqunah. Puasa ni dia dengan Allah kan. Tapi kalau tak mampu tak apa, jangan lupa manusia. Ta'amu miskin. Tak larat puasa, tak apa, okey. Aku ada wakil iaitu manusia, tolong bagi makan kepada manusia. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, tak larat puasa, tak boleh nak ganti, ataupun sakit yang berterusan sakit, tak ada mampu nak ganti, bayar fidyah pada orang miskin. Ini hubungan dengan Allah. Puasa tak boleh, okey, manusia ada. Kita kena ingat tuan-tuan. Kita sembahyang macam mana sekalipun dengan Allah, jangan lupa dalam syahadah kita ada selawat kepada Nabi. Ini manusia tuan-tuan. Sedangkan solat itu dengan Allah. Tapi Allah tak nak kita lupa Rasulullah, dan masa sama tak nak bagi kita lupa manusia. Dan kita sebut nama manusia itu iaitu Muhammad dalam selawat kita ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita tak nak amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap apa saja yang kita kumpul dalam bulan Ramadan ini menjadi sebab kita dapat pahala yang banyak. Tapi kita tak nak bocor, gudang pahala kita itu bocor ataupun dirompak dengan amal-amal buruk yang kita buat, yang kita nafikan hak orang lain dan seumpamanya, dengan syirik yang masih kita amal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harap kita boleh buat amal ini betul, dan kita buat amal ini betul-betul, buat dengan penuh kesungguhan. Jangan jadi orang yang buat betul-betul, sungguh-sungguh buat, tapi amalnya pula tak betul. Dia tak nak belajar, tak nak improve dan sebagainya. Ada pula yang betul, pandai buat amal, tapi tak nak buat sungguh-sungguh pula.
Ada pula macam tu. Kita nak dua-dua. Buat amal yang betul, yang sahih, dan buat betul-betul. Semoga Allah terima amal kita, insya-Allah Ramadan. Allah hapus dosa kita, dan Allah jadikan sebab kita Ramadan kita boleh dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhi daripada orang yang dihapuskan amal dalam ayat 103, 104, 105 surah Al-Kahfi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.